Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Kelantan. Antara tumpuannya, hibahan Info on Wheels IOW oleh Jabatan Penerangan JAPEN diperluaskan. Terus saja bersama Muhammad Amirul Hafiz Rosli. Amirul? Baik, terima kasih. Dalam usaha menhebahkan maklumat kepada orang awam, JAPEN Kelantan terus aktif menyalurkannya melalui unit bergerak Info on Wheels IOW. Terkini adalah inisiatif Belanjawan 2024. Bagi tujuan itu, antara lokasi pilihan ialah Pasar Siti Harijah, Kota Baru, tempat tumpuan orang ramai serta pelancong. Menurut Pegawai Penerangan Daerah Kota Baru, Zamsuri Saleh, setakat ini pihaknya sudah mengadakan 110 hebahan melibatkan 550 lokasi di Kelantan. Media sekarang ini adalah lebih kepada media digital, tetapi dalam bentuk media yang tradisional atau konvensional ini masih lagi digunakan sebab ada di kalangan masyarakat kita yang berada di kawasan pendalaman yang tidak dapat siaran radio ataupun apa-apa saja kemudahan-kemudahan lain. Jadi Jabatan Penerangan melalui unit jabatan ini berjaya untuk masuk dan membuat hebahan, dan hebahan ini kita laksanakan di semua daerah yang merangkumi kawasan-kawasan yang jauh dari kawasan pedalaman dan sebagainya. Jelas beliau, maklum balas orang ramai terhadap hebahan secara komunikasi bersemuka amat baik sekaligus menangkis maklumat tidak tepat. Sementara itu, peniaga dan orang ramai mengakui kaedah penyampaian maklumat menerusi program Info on Wheels lebih jelas dan berkesan. Semuanya terlibat dalam industri perniagaan di Pasir Harijah dan khususnya mendapat impak, dan kerana semua golongan tidak kira daripada sektor kerajaan, sektor peniaga-peniaga kecil, semua mendapat bahagian daripada B40 sampai maknanya apa yang hasil daripada pembentangan bajet itu memberi impak yang positif kepada rakyat keseluruhannya. Program macam ni baguslah, bagi saya baguslah, dia turun pada apa semua untuk tengok macam semua kita orang berniaga gitu semua ke. Bolehlah itu kita jugalah. Moleklah kalau buat peluang macam ni. Boleh orang lain tahulah. Jadi harapan apa supaya lebih banyak lagi tempat dia pergi untuk bagi penerangan. Mungkinlah boleh buat macam itulah. Baguslah, sekurangnya orang semua tahulah apa yang kat sini dapat, peniaga dapat kan. Apa kelebihan diorang dapat. Selama ni diorang tak tahu ke? Macam puan sendiri, puan ada tengok tak pembentangan bajet bagus ni? Ada, tapi nak tengok menyeluruh tu tak sempat lah sebab masa kan. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh JAPEN ni kira bagus lah. Jadi peniaga kat sini tahulah apa diorang benefit diorang dapat. Jadi tak adalah macam diorang dengar tak dapat apa-apa ke apa diorang dapat benefit lah. IOW merupakan inisiatif Jabatan Penerangan dalam mempelbagaikan kaedah penyampaian maklumat dan dasar-dasar kerajaan melalui hebahan unit bergerak sebagai medium perantara. Universiti Malaysia Kelantan UMK melebarkan sayapnya ke Asia Barat bagi menjalinkan kerjasama akademik dan penyelidikan. Untuk itu, satu majlis menandatangani surat niat LOI dengan sebuah universiti terkemuka di UAE sekalian University College SUC City University of Sharjah di Dubai diadakan. Majlis menandatangani LOI disempurnakan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMK Prof. Datuk Dr. Nid Maheran Nid Mohamad dan Naib Chancellor SUC Prof. Muhammad In Airat di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut Prof. Datuk Dr. Nid Maheran, dalam tempoh terdekat, UMK dan SUC akan meneruskan agenda kerjasama untuk perkongsian kepakaran masing-masing dalam beberapa bidang akademik dan bidang penyelidikan. Beliau berharap dengan lawatan kerja ini, UMK dapat meneroka lebih banyak peluang kerjasama dengan beberapa institut pengajian tinggi dan industri yang berpotensi untuk masa depan. 3 elemen utama dibincangkan iaitu akademik, penyelidikan dan program mobiliti pelajar dan staf. Jelas Prof. Datuk Dr. Nid Maheran, kerjasama ini juga adalah bagi menyahut aspirasi Kementerian Pendidikan Tinggi dalam menyediakan graduan universiti dengan gaji premium.
SUC merupakan antara universiti tertua di Dubai yang turut menjalinkan kolaborasi dengan 7 buah universiti di Malaysia. Tidak mahu sumber pendapatannya tertangguh menjelang musim Tengkujuh, seorang pembuat seni anyaman barangan tradisional tidak menang tangan menyiapkan tempahan. Menurut Hazrina Awang Mamat, 55 tahun, proses menyiapkan satu tudung saji daripada buluh mengambil masa kira-kira 1 hari bergantung kepada saiz. Untuk itu, katanya, dia mula menolak tempahan pada bulan November dan Disember kerana kesukaran mendapatkan bahan. Bagi mengelak tempahan pelanggan tergendala, dia memilih untuk merebus dan mengeringkan bilah buluh terlebih dahulu sebelum disimpan untuk kegunaan ketika musim Tengkujuh. Proses membuat anyaman memerlukan beberapa langkah, antaranya meraut, mencelup dan mengering sebelum anyaman tersebut dibuat. Jadi kita pusing dah nak uji lagi. Benda tu kena rebuh lah. Bila kena rebuh dah lah. Nah, kalau tak ujian, tak ayah ni nak ujian, kita kena rebuh, kena sipir bila comel ke apa. Dah rumah saya pun, air pun naik. Jadi kena duduk atas lote. Nak pula kalau nak buat kerja. Kalau boleh 12, air banyak. Tak dah, tak ada dah. Proses pembuatan tudung saji dan nyiru menggunakan buluh agak rumit dan memakan masa yang lama. Bagaimanapun, jangka hayatnya mampu bertahan sehingga lebih 10 tahun. Hasil kerja tangan Hazlina ini turut mendapat permintaan dari pembeli dari luar seperti Melaka dan Johor. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Kelantan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Amirul, terima kasih atas perincian itu. Projek ternakan ayam berskala besar secara sistem tertutup di Kampung Tanjung 100 Rompin dijangka siap sepenuhnya pada Februari tahun depan. Projek yang diusahakan Fekra Berhad itu melibatkan pembinaan 10 reban ayam bertingkat bagi memaksimumkan pengeluaran ayam. Jelas pengerusinya, Dato' Ahmad Jazlan Yaakob, pengeluaran ayam pedaging di setiap reban melibatkan 5 pusingan setiap tahun. Semua reban-reban ini sebenarnya bertingkat ya. Ada 2 lapisan di sini. Fasa pertama kita buat lapisan atas. Fasa yang kedua untuk 10 reban pertama dan begitu juga untuk 10 reban selepas ini juga kita akan maksimalkan penggunaan reban-reban ini yang mana kita akan menggunakan juga lapisan di bawah ini untuk kita doublekan. Gandakan pengeluaran ayam, maknanya kalau 1.5 juta ekor ayam, kita akan cuba usahakan supaya ia menjadi 3 juta ayam. Ya. Kalau siap keseluruhan ini, kita dijangkakan dapat menyumbang kurang lebih hampir 10 juta ekor ayam, insya-Allah di dalam masa mungkin 3 ataupun 4 tahun yang akan datang. Projek tersebut juga menggunakan teknologi baharu yang mampu mengelakkan masalah lalat dan bau di kawasan setempat. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja meninjau perkembangan pembangunan projek kompleks ternakan ayam pedaging sistem tertutup Fekra di Kampung Tanjung 100 Rompin. Seorang remaja maut selepas motosikal ditungganginya terbabit dalam satu kemalangan dengan sebuah lori trailer di Kemaman lewat malam tadi. Kemalangan berlaku kira-kira jam 12.10 malam di kilometer 5 Jalan Air Putih Cukai berhampiran Kampung Binjai, Kemaman. Mangsa Muhammad Shah Iqbal Abdul Rashid, 21 tahun, dari Kampung Pengkalan Binjai meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada kepala. Kemalangan dipercayai berlaku apabila motosikal mangsa dikatakan gagal mengelak lalu merempuh belakang sebuah lori trailer yang diparkir di bahu jalan. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Kemaman bagi proses bedah siasat. Pemandu trailer terbabit 54 tahun direman selama 3 hari sehingga Ahad ini bagi membantu siasatan.